Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa mawala. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'u intifa' wal ifad wal istifada. Hasa ala tamassuk bi kitabillah sunnati Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan yang kasihi, insya-Allah kita menyambung kembali muzakarah kita dalam kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 37. Pada baris yang kedua, qala muallif rahimahullah. Yang kedua, memeliharakan marah itu. Yang kedua daripada dua perkara yang perlu kita lazimi apabila kita berhadapan ataupun kita nak menangani kelakuan marah ataupun sifat marah. Kata musannif rahimahullah, lazimkan olehmu kepada kelakuan marah itu akan dua pekerjaan pada muka surat 36 tu. Yang pertama yang kita bincangkan sebelum ni. Yang kedua, untuk kita praktiskan, untuk kita lazimi dalam menangani sifat mazmumah, itu sifat marah ini. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak. Memeliharakan maknanya menjaga, menahan, mengawal, mengendalikan sifat marah itu pada ketika bergerak-gerak. Ia tidak ada mari sama marah ni. Apabila yang bergerak-gerak, yang bergelojak, bergerak-gerak, lagu mana kita nak memelihara, nak jaga dengan menahannya. Orang Kelantan kata ok. Kena ok. Menahannya akan barang yang di dalam hati. Maknanya tidak terlepas daripada kendalian akal. Kerana marah apabila terlepas pada kendalian akal, ia akan berlebihan, ia menyebabkan kebinasaan kepada manusia, dunia baik ataupun akhirat. Ia akan mencetuskan keganasan, mencetuskan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, baik sudut fizikal atau hati orang lain, bahkan masuk dalam hati atau berdiri orang marah itu akan sifat-sifat mazmumah yang lain, umpama takabur, ujub dan sebagainya. Jadi kata musannif, kita kena jaga marah itu pada ketika bergerak-gerak. Ada bala bahasa kita agak bergolak-golak, bergelora. Marah, perasaan marah itu bergelora. Dengan kita menahannya akan barang yang dalam hati. Dan menolong atas menahannya itu, bagaimana kita nak menahannya, bagaimana kita dapat mengendalikannya, dan menolong, kata musannif, kata pengarang, dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Yang mari dua poin, dua perkara. Pertama, ada namakan pengetahuan. Yang kedua pekerjaan. Kerja sini maknanya sudut praktikalnya macam mana. Yang pertama pengetahuan, mana apa yang perlu kita tahu dari sudut teorinya. Yang kedua dari sudut pekerjaan, dari sudut praktikalnya. Adapun pengetahuan bagaimana kita nak mengendalikan, menahan marah yang sedang bergelora itu, bimbang ia terlepas daripada kendalian akal. Bagaimana? Yang pertamanya dengan pengetahuan. Bagaimana pengetahuan itu? Maka itu yang perlu kita semakkan, kita ingatkan dalam hati kita. Kita perlu tahu bahawa mengetahui, apabila kita sebut mengetahui, maknanya yakni dengan sebab kita mengkaji, dengan sebab kita belajar, mana sebab ilmunya. Mengetahui ia akan bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya.
melainkan bahawasanya engkar ia akan berlaku sesuatu atas kehendak Allah Ta'ala. Engkar ia akan berlaku, mana terjadinya sesuatu itu adalah atas kehendak Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala. Apa berlaku sesuatu yang hadis yang baru itu dalam ilmu akidah dia panggil, dah jadi apa panggil tanjizul hadis. Dah berlaku tu semua adalah kehendak Allah Ta'ala yang telah dikhususkan, yang telah ditentukan sejak azali lagi, maka berlaku. Tiada atas kehendak dirinya, bukan kehendak dirinya, bukan dengan ikhtiar. Dah berlaku tu atas kehendak Allah Ta'ala. Maknanya, apa yang dimaksudkan sini, kita menahan dengan kita mengendalikan supaya tidak terlepas daripada lijam, daripada kendalian akal. Sehingga membawa kepada perkara-perkara yang menyebabkan kerosakan pada agama kita. Contohnya, apabila kita marah, kita sampai kita memaki, kita menghina, kita memukul tanpa hak, atau kita berasa ujub, kita merasa takabur, kita merasa kita lebih hebat, lebih baik daripada orang yang kita marahi, kita kena ingat, kita perlu sedar bahawa suatu yang berlaku itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi apabila kita marah sampai kita tak ingat, kita lupa akan hakikat kejadian itu adalah daripada Allah Ta'ala, seolah-olah kita mengengkarkan bahawa berlaku suatu itu atas kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak diri kita. Dan apabila engkar akan ataupun engkar akan suatu itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, atau kita tak tahu, kita tak khabar, itu ini sehabis-habis jahil. Ini sehabis-habis jahil. Kalau engkar dengan betul, engkar hati betul, boleh apa rosak akidah. Engkar akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan kehendak tu, boleh siapa rosak akidah. Jadi tak tahu, tak khabar bahawa suatu itu atas kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak dirinya. Bukan kehendak diri dia. Dia nak begitu. Tetapi berlaku golai. Menyebab dia marah. Sampai dia tidak mampu, tidak mengendalikan marah itu. Akalnya tidak mengendalikan perasaan marahnya itu. Sampai dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Kerana ia lupa akan hakikat bahawa suatu itu berlaku dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak diri dia. Dan ini sehabis-habis jahil. Satu. Dan lagi mengetahui ia akan bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Kalau jadi kena fikir. Yang kedua, cara dia nak menahan, dia kena fikir. Marah ya kita, dia marahlah. Tetapi marah Allah Ta'ala itu marah dengan makna azab Allah Ta'ala, seksa Allah Ta'ala. Bukan kita nak fikir marah Tuhan ni dengan perasaan sepuluh kita ni. Perasaan kita dengan ada turun naik, dengan ada begitu perasaan apa manusia ni, tidak. Marah Allah Ta'ala dengan makna azab Allah Ta'ala, seksa Allah Ta'ala, kita faham gitu je lah. Bahawa Tuhan tak serupa dengan makhluk. Bahawa saya marah Allah Ta'ala dengan makna azab Allah Ta'ala, seksa Allah Ta'ala itu lebih besar daripada marahnya. Kena ingat begitu. Lebih marah-marah kita, marah Tuhan lebih marah lagi. Jangan siapa kita marah, siapa kita menjadi melakukan perkara-perkara yang dimarahi oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala, yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dua. Jadi pertama tadi, ingat, benda apa sahaja yang berlaku adalah kehendak Allah Ta'ala. Jangan kita engkarkan, kita sedar tu. Yang kedua, kita kena ingat, marah Allah Ta'ala lebih daripada marah kita, daripada marah seseorang, daripada marah makhluk.
Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar beberapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Yang ketiga, kita kena ingat, kita kena tahu bahawa limpah kurnia Allah Ta'ala, mana pemberian Allah Ta'ala, kurnia Allah Ta'ala kepada kita lebih besar. Lebih besar beberapa kali menderhaka ia seseorang itu akan Tuhannya. Maka tiada marah oleh Allah Ta'ala. Kalau maknanya kalau kita marah, kita baki bahawa orang yang kita marah ni kita telah bagi pada dia satu perkara, satu pemberian. Kita kena ingat. Lepas tu Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala pada kita lebih besar lagi. Kita marah pada seorang kerana kita ingatkan kita bagi pada seorang itu akan suatu pemberian. Lepas tu orang yang kita marah tu menderhaka pada kita. Wak kita marah, kita kena ingat pula Allah Ta'ala wak bagi limpah kurnia pada kita. Sejak pada kita ada di muka bumi hingga sekarang kita bernafas atas muka bumi nya. Dan dalam tempoh itu kita sentiasa menderhaka pada Tuhan pula. Lebih banyak lagi kita buat salah pada Allah Ta'ala yang bagi banyak limpah kurnia pada kita. Kerana nak bandingkan kita marah pada orang yang kita rasakan kita bagi pemberian pada dia, tiba-tiba dia buat satu kesalahan kepada kita, kita ingat pula bahawa Allah Ta'ala, limpah kurnia Allah Ta'ala besar lagi. Dan berapa banyak kali kita mendahaka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan hendaklah, apa tu tiga, dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya. Yang keempat, hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikut perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Kalau kita marah pada seorang sebab tak ikut perintah kita, tak dengar kata kita, dengan mana sini tak dengar perintah nafsu kita lah. Kalau kita perintah atas benda yang hak, kita marah dan cerita. Kita sebagai ibu bapa, kita suruh anak kita semaya, anak tak semaya, kita marah. Marah kerana Allah Ta'ala tu no. Ataupun kita marah pada anak isteri kita yang buat satu perkara-perkara yang menggugak muruah kita, menggugak perlu kita jaga maruah anak isteri kita, kita marah. Waktu perlu, waktu dengan hak. Kalau tak ada jadi dayus, tu Tuhan marah juga. Jadi apa yang kita maksud ini pertengahan. Apa yang kita maksudkan sini adalah jangan terlepas kendalian marah kita sehingga kita lupa perkara-perkara yang disebutkan itu. Sebut ke sini. Jadi yang keempat, hendaklah kita ingat bahawa Allah Ta'ala, bahawa engkau lebih wajib ikut perintah Tuhan daripada yang engkau marah itu mengikut akan perintah engkau. Kita suruh contohnya, kita ada anak buah, kita ada pekerja, jadi tak ikut, dia tak dengar kata kita salah buat kerja dan sebagainya, kita bermarah. Kita marilah rasa takabur, rasa kita ni lebih mulia pada dia, kata kita boleh buat satu perkara yang kita mampu untuk melempiaskan kemarahan kita dengan kita pecah dia dengan kita pukul dia dan sebagainya. Nafsu kita. Ingat, hak kita Allah Ta'ala suruh tu lebih wajib. Lebih wajib ikut perintah Tuhan. Itu pun kita berdahaka juga, kita tak ikut belaka juga. Kita kena ingat tu. Nak banding orang yang kita marah tu ikut perintah kita, tidak wajib begitu. Tak serupa dengan Tuhan. Apa wajib kita ikut perintah Tuhan. Jadi kita kena tilik pula dari nisbah kita dengan Tuhan. Dengan arti kata lain ringkasnya, dalam kita nak marah tu kita kena ada, kita ingat kita ni hamba. Jangan lupa yang terlepas kendali akal kita, dengan sifat ubudiyah hamba kita pada Allah Ta'ala. Jangan kita lupa akan limpah kurnia Allah Ta'ala pada kita lebih besar. Jangan kita ingat limpah kurnia kita, pemberian kita pada orang lain menyebab
kita marah pada orang lain siapa tidak terkendali oleh akal kita. Kita kena ingat pula bahawa kalaulah kita marah tu kerana orang hak sepatutnya ikut patut kita, anak buah kita dan sebagainya, itu langgar perintah kita kena ingat kita pun banyak kali mendahaka pada Tuhan. Tuhan maaf. Kita kena ingat pula benda-benda tu supaya kita khabar, supaya kita tidak masuk pada sifat-sifat yang lain pula, umpama takabur, ujub dan sebagainya. Qala muallif rahimahullah. Dan ada pun pekerjaan yang kedua pula. Jadi kita nak menahan marah tadi. Yang pertama tadi dari sudut pengetahuan, apa yang disebutkan tadi. Yang kedua dari sudut pekerjaan, dari sudut praktikal bagaimana kita nak buat. Maka bahawa berkata ia. Jadi kita apabila kita marah, apa yang boleh kita lakukan antaranya praktisnya, kita sebagaimana diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita ta'awuz. Kita ta'awuz tak kala kita marah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa? Kerana marah itu kerana syaitan. Maknanya membangkitkan marah yang tidak terlepas daripada kendalian akal, marah yang bukan hak, marah yang bukan kerana Allah Ta'ala itu, marah yang didasar dengan nafsu itu dibangkitkan, dibangkitkan, dialok oleh syaitan, digerakkan oleh syaitan. Maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak reda juga, tak reda juga, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri, jika ia seorang itu berdiri. Kalau tekan marah tu ia berdiri, ia duduk. Dan hendaklah ia berbaring jika ada ia duduk. Dan hendaklah ia berbaring jika ia duduk. Kalau ia duduk, ia berbaring. Tahu tak? Daripada berdiri kalau marah, lepas baca auzubillahi minasyaitonir tak reda juga duduk. Duduk dah, tak reda juga. Baring tidur. Kenapa begitu ni? Antara hikmahnya, ulama sebut, antara hikmahnya apabila kita daripada kita berdiri, kita duduk ni, jadi langkah kita, gerakan kita untuk kita melampiaskan kemarahan kita dengan umpama memukul dan sebagainya, jadi terhak jika kita duduk. Waktu kalau kita duduk, kita tidur, membataskan kita daripada kita melampiaskan kemarahan kita sampai tidak terkendali. Jadi lebih terkendali lah. Ada tika baring tidur tu lebih baik lagi. Baik juga. Dan hendaklah ia berbaring jika ada ia duduk. Dan jika tiada dia marahnya juga dengan duduk atau berbaring, tak dia juga marah lagi, tak reda lagi. Ya dia dengan ia duduk yang berbaring, maka hendaklah ia seorang mengambil air sembahyang. Hendaklah ia seorang itu mengambil air sembahyang, ambil wudu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tudfa'un naru bil ma'i fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Artinya bahawasanya syaitan itu dijadikan syaitan daripada api, dan hanya senya dipadamkan akan api dengan air. Api nak dipadamkan dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, maka hendaklah ia mengambil air sembahyang. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini cara mari pada Nabi. Bukan mari pada mana-mana ahli motivasi, mana-mana motivator, tidak. Mari daripada Nabi lah, bagaimana kita nak mengendalikan emosi ni.
Dan kita faham, kita tahu bahawa Nabi pula tidak bercakap melainkan tidak bercakap daripada mulut gitu ya, daripada hawa tidak. Tapi wahyu, daripada wahyu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innal ghadaba jumratun fi qalbi ibni adam, ala tarawna ila humrata ainaihi wa intifakhi awdaji, faman wajada min dhalika syai'an falyadrib khaddahu bil ard. Ini hadis riwayat Tirmizi. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga mana ketahuilah, untuk kita berjaga-jaga. Ketahuilah untuk kita supaya kita berjaga-jaga bahawasanya marah itu seperti bara api pada jantung anak Adam. Marah ni jadi bara api ni dia orang panggil hissi. Kita nampak dengan mata, boleh rasa panas dia. Ada pemarah ni dia maknawi. Jadi nak umpama nak tasbihkan supaya kita nampak. Supaya dengan bara api ada sudut isi. Pada jantung anak ada. Kalau api tu, kalau api kena jantung kak, terbakarlah. Tapi sini marah dia umpama sudut api, sama sudut gabaria tu. Adakah tidak melihat kamu pada merah dua matanya? Nampak tak? Kalau api, bara api, kalau bara api ya merah panas. Jadi orang marah pun ketika marah mata dia merah. Merah berubah. Ia ada pada dia wajah dia sendiri marah tu, dengan mata merah, dengan dan bekak orak lehernya, bekak orak leher yang bekak, yang di mana nampak orak dia. Merah muka dia, merah mata dia, sepengah bara api. Kalau bara api, kalau tak terkendali, daripada bara panas tu akan menyetuskan api sampai membakar apa yang ada di depannya, akan binasakan habis. Begitu juga marah kalau tidak terkendali. Maka barang siapa mendapat ia maka barang siapa mendapatkan ia akan suatu daripada demikian itu, bagaimana tu maknanya, pada kelakuan tu, daripada merah mata, bekak, jadi bekak orak tu, dan reaksi pelakuan apabila marah itu, maka hendaklah memukulkan ia akan pipinya dengan bumi. Ni yang apa dia rasa marah. Ya, marah disebabkan nafsu lah sini. Marah bukan kerana Allah. Marah bukan keadaan masa berjihad. Marah bukan keadaan ketika dia nak menjaga muruah anak isteri dia. Marah bukan kerana agama. Tapi marah yang terlepas pada kendalian akal, marah yang berpunca daripada hasutan syaitan, marah disebabkan oleh nafsu dia, marah disebabkan sifat mazmumah dengan takbur, dengan ujub dia, dan rasa dia lebih molek pada orang dan sebagainya. Mari takbur begitu, maka hendaklah ia memukulkan akal pipinya dengan bumi. Pupul letak pipinya tak ke bumi. Ini pelakuan apa yang menunjukkan kepada menetapkan semulia-mulia anggota engkau, itu pipi, muka ni, daripada sehina-hina tempat tanah, tempat pijak ni. Apa gitu, supaya pecah oleh takabburnya, supaya pecah oleh takabburnya. Bapa? Kerana takabur itu punca bagi segala sifat-sifat kecelakaan. Umul amra. Segala sifat-sifat penyakit hati asalnya mari daripada ibunya adalah at-takabbur. Umul amra. Begitu juga marah bagi sifat takabbur.
Dia kata gitu, Allah mari siapa begitu, kalau mari gitu, kena ingat, kena pecah kata kebur tu, ada pecahlah marah lah. Antara caranya tak begitu. Lagu mana? Dah tahu lagi lagu mana? Hadis ni, sarah hadis ni tengok sarah hadis lah. Nak tengok sarah hadis dah. Nak sebut panjang pun, tidak rujuk tu. Nak rujuk lagi. Ada. Kata Nabi kata cara zahirnya begitu. Tak muka tanah tu. Tak pipit tanah supaya pecah tak kebur dia. Dan supaya mengetahui ia, yang kedua, pertama supaya pecah tak kebur dia. Yang kedua, supaya mengetahui ia akan bahawasanya dirinya hamba yang hina. Ya khabar. Kita ni hamba yang hina. Bisa debeh setara mana kah? Samsin setara mana kah? Kita ni keluar daripada asal kejadian kita keluar daripada lubang yang sama daripada keluar najis. Patut sepanjang hidup kita menanggung najis. Sepanjang ada perut kita ada najis. Dan apabila kita mati pula, kita akan jadi umpama bangkai, jadi busuk apa najis pula. Itulah kita. Dan tiada patut ia membesarkan diri dan ketahui olehmu bahawasanya menahan akan marah itu kelakuan yang sangat baik, kelakuan yang terpuji oleh syarak. Apa kelakuan yang sangat baik? Menahan akan marah ini kerana apabila kita boleh tahan sifat marah ini, nescaya boleh lepas daripada segala sifat-sifat kecelaan, sifat-sifat mazmumah yang lain. Telah memuji akan dia oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wal kawiminal ghaiz. Artinya yang menahan mereka itu akan marah. Menahan akan marah. Akan marah. Menahan akan marah. Dan sabda wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadhuma ghaizan walau syaa ayyumdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu yaumal qiyamati amnan wa imanan. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya barang siapa menahan ia seorang akan marah, maknanya tidak turut akan kehendak marah dia, mengendalikan marah dia dengan akal dan ilmu. Dan jika menghendak ia sedekah, kalau dia nak ia meluluskan, nescaya kuasa ia akan meluluskan. Mana kalau dia lempiaskan marah dia, nak lepas marah dia dengan kata dia kata orang dia pukul dia maki boleh, tapi nescaya apabila begitu nescaya memenuhkan oleh Allah Ta'ala akan hatinya pada hari kiamat daripada sentosa, mana pada selamat, senang hati, mana husnul khatimah, dan daripada iman. Dan daripada satu riwayat, ada riwayat lain kata daripada redha. Jadi lazim daripada redha adalah iman. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. InsyaAllah kita sambung semula bab yang keempat pada menyatakan dengki. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.